Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 3, bab 4. Okey, masih lagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, bahagian kedua. Okey, jadi siapa yang belum menonton bahagian pertama, boleh cari dekat dalam playlist yang ada dalam channel ini. Okey, jadi dalam bahagian pertama kita telah lihat pemerintahan di Kesultanan Melayu, Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Johor. Dan kita juga telah lihat perluasan kuasa British. Okey, bagaimana British memasuki ataupun memulakan campur tangan di Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Okey, dan kita hari ini kita akan lihat dua perkara yang terakhir, iaitu perluasan kuasa British di Johor, dan kita akan lihat pentadbiran dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, jadi kita lihat pertama sekali untuk hari ini perluasan kuasa British di negeri Johor. Okey, sebelum kita lihat bagaimana British melakukan kuasa, kita lihat dahulu faktor kemajuan dan kemakmuran negeri Johor yang menjadi antara salah satu sebab British ingin campur tangan dalam negeri ini. Kerana Johor merupakan sebuah negeri yang maju dan makmur ketika itu. Dan antara sebab kemajuan dan kemakmuran Johor ialah perkembangan pesat dalam ekonomi komersial, terutamanya pertanian. Yang kedua, kerana kebijaksanaan dan kecekapan pemerintah ketika itu. Ketiga, kemunculan golongan pentadbir yang menjalankan tugas dengan berkesan. Dan sekali, kerana Johor ini mempunyai ataupun ketika itu adanya pemodenan Johor dalam pelbagai bidang, sama ada pentadbiran, infrastruktur maupun sosial, yang akhir sekali kesemua faktor ini membawa kepada kemajuan dan kemakmuran dalam negeri Johor. Alright. Jadi seterusnya sebelum itu, disebabkan kebijaksanaan dan kecekapan pemerintah Johor ketika itu, maka British sebenarnya gagal untuk memanipulasi keadaan yang ada di Johor yang membolehkan mereka untuk campur tangan. Jadi apa yang British lakukan? Maka mereka menyusun satu strategi melalui perjanjian. Baik. Dan perjanjian ini bermula pada tahun 1855, di mana perjanjian antara Sultan Ali dan Temenggung Ibrahim. Dan ketika itu perjanjian antara British dan Sultan Ali ini menyatakan bahawa sekiranya jajahan kesang hendak dijual oleh Sultan ketika itu, maka jajahan kesang itu hendaklah ditawarkan dahulu kepada British. Jadi itu perjanjian pertama mereka. Baik, yang kedua adanya perjanjian setia 1885 di antara Johor dan British. Di mana ketika itu Johor akan menerima seorang ejen yang peranannya menyamai dengan seorang pegawai konsul, dan lebih rendah daripada penasihat. Dan hal ehwal Johor ketika itu, hal ehwal luar Johor dikawal oleh British. Maka dalam perjanjian itu, Johor menerima seorang ejen yang peranannya sama dengan pegawai konsul, tetapi tidak setinggi penasihat yang boleh yang boleh bersama-sama dalam pentadbiran ketika itu. Jadi pegawai konsul ni pangkatnya rendah. Alright. Jadi pada tahun 1879, Gubernur Negeri-Negeri Selat mencadangkan kepada British untuk menempatkan residen British di Johor. Baik, seterusnya ada usaha untuk memanipulasi, iaitu secara terancang British berusaha untuk memanipulasi kedudukan kewangan Johor ketika itu dengan menawarkan $200,000 kepada Johor
untuk membiayai pembinaan kereta api. Okey. Ataupun membiayai pembinaan kereta api. Namun usaha ini tak berjaya, okey. Kerana cadangan tersebut tidak diterima. Okey, kerana Johor tahu bahawa kesannya akan menjejaskan ekonomi Johor. Okey, jadi manipulasi tersebut gagal. Okey, dan akhir sekali pada tahun 1914, 12 Mei, okey, Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian dengan Sir Arthur Henderson Young, iaitu Gubernur Negeri-Negeri Selat, dan melalui perjanjian ini, okey, jawatan konsul yang sebelum ini diterima yang diterima dalam negeri Johor ketika itu, okey, telah ditukarkan kepada penasihat British. Okey, maksudnya daripada pegawai konsul yang berpangkat rendah melalui perjanjian ini, dia telah ditukarkan kepada penasihat British yang pangkatnya lebih tinggi. Okey, maka pada tahun itu British, okey, secara rasminya menerima seorang penasihat British. Johor secara rasminya menerima penasihat daripada British. Okey, jadi itu rentetan peristiwa, okey, campur tangan British ke negeri Johor. Okey, jadi kita lihat seterusnya pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kita akan lihat dalam 5 negeri-negeri ini dan kebanyakan pentadbiran-pentadbiran ini lebih kurang sama. Okey. Okey, baik. Tapi sebelum itu kita lihat dahulu, okey, latar belakang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini. Okey. Baik. Pertama sekali, okey, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini bersifat longgar pentadbirannya. Okay, hal ini kerana negeri-negeri ini tidak ditadbir dalam satu unit pentadbiran tunggal seperti negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Okay, yang sebelum ini kita belajar negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu pentadbirannya seragam. Okay, dan kerana mereka di bawah unit pentadbiran yang sama. Namun, dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, ia bersifat longgar. Okey, kerana ia tidak ditadbir dalam satu unit yang tunggal. Okey, yang kedua, tiada gabungan. Okey. Apa yang maksudkan tiada gabungan ini? Tiada perjanjian khas bagi mewujudkan gabungan. Okey, seperti negeri-negeri Melayu bersekutu sebelum ini. Okey, sebaliknya, nama negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini cuma untuk membezakan, okey, pentadbiran negeri-negeri ini dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey. Jadi ia bersifat untuk membezakan sahaja kerana mereka tidak ada pentadbiran yang tunggal. Okey. Baik. Okey, seterusnya kita lihat Pesuruhjaya, di mana negeri-negeri ini, okey, walau bagaimanapun, okey, walaupun tiada gabungan dan sebagainya, namun negeri-negeri ini masih berada di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang juga merupakan gubernur negeri-negeri Selat. Okey. Alright, yang keempat, kuasa Raja Melayu. Okey. Yang membezakan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dengan negeri-negeri Melayu bersekutu ialah kuasa Raja Melayu ini. Okey, di mana Raja Melayu dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini mempunyai kuasa lebih besar daripada raja di negeri-negeri Melayu bersekutu. Mana yang kita belajar sebelum ini, okey, berlakunya pemusatan kuasa daripada residen jeneral di negeri-negeri Melayu bersekutu akibat pentadbiran mereka yang dikuasai oleh residen jeneral. Okey, jadi dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, raja-raja Melayu kuasanya lebih besar, okey, berbanding dengan raja-raja di negeri-negeri Melayu bersekutu. Alright, seterusnya, daripada kuasa raja-raja itu sebenarnya, okey, pemerintahan beraja di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini masih kekal. Okey, dan pemerintahan beraja, okey, ketika itu dilaksanakan dengan bebas dan mempunyai kuasa autonomi. Okey, mempunyai hak-hak, okey, dalam negeri tersebut. Alright, yang seterusnya, okey, ada usaha British untuk menggabungkan kedua-dua sistem pentadbiran ini
namun ia gagal. Okey, kerana adanya tentangan daripada Raja Melayu daripada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Maka gabungan untuk mereka menggabungkan dua pentadbiran ini telah gagal di situ. Right? Dan akhir sekali, okey, pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu terus berasingan pentadbirannya dengan negeri-negeri Melayu bersekutu sehinggalah Perang Dunia Kedua. Okey, jadi kat sini kita dapat simpulkan bahawa negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, okey, pentadbirannya adalah tidak bersifat di bawah satu unit pentadbiran seperti negeri-negeri Melayu bersekutu sebelum ini. Okey, maka kuasa raja masih ada, okey, dan pentadbiran beraja mereka masih bebas. Okey, jadi perkataan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu itu hanya untuk membezakan pentadbiran negeri-negeri ini dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Alright? Okey. Jadi kita lihat pentadbiran dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, kita lihat di negeri Perlis dahulu. Okey, di mana kalau kita maklum, setiap negeri-negeri ini adanya penasihat British. Okey. Dan penasihat British negeri Perlis, okey, terlibat secara langsung dalam pentadbiran. Dan pentadbiran juga turut melibatkan pembesar tempatan. Okey. Dan Majlis Mesyuarat Negeri menjalankan pentadbiran. Okey, dan dipengerusikan oleh raja. Okey, Majlis Mesyuarat Negeri ini ialah gabungan-gabungan di mana ada pembesar-pembesar, okey, adanya menteri besar yang berperanan untuk mentadbir negeri. Okey. Alright. Kaki tangan Perkhidmatan Awam, okey, terdiri daripada orang Melayu dan pada tahun 1931 sebenarnya hanya ada 3 orang pegawai Eropah sahaja dalam pentadbiran Perlis. Okey. Dan Setiausaha Kerajaan merupakan pegawai takbir yang terpenting di dalam negeri Perlis. Okey, itu negeri Perlis. Sebenarnya kita lihat negeri Kedah. Okey, sama juga penasihat British terlibat secara langsung. Okey, dan pentadbiran Kedah ketika itu, okey, Kedah tidak diserahkan, okey, kepada negeri lain tanpa keizinan bertulis oleh Sultan dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Okey. Dan kaki tangan Perkhidmatan Awam, orang Melayu, okey, yang berkebolehan, dan Setiausaha Kerajaan merupakan pegawai yang terpenting dalam pentadbiran. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita lihat negeri Kelantan. Okey, di negeri Kelantan, penasihat British juga terlibat secara langsung. Okey, dan Sultan mempengerusikan Majlis Mesyuarat Negeri dan manakala penasihat British merupakan anggota dalam majlis tersebut. Okey. Dan kaki tangan Perkhidmatan Awam ketika itu orang Melayu, okey, dan pegawai Eropah dihadkan dalam memegangkan jawatan tertentu sahaja. Okey, dan di negeri Kelantan, Menteri Besar memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. Okey. Okay, baik, kita lihat negeri Terengganu pula. Okey, negeri Terengganu pentadbirannya berlandaskan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Okey. Dan undang-undang ini menetapkan bahawa ketetapan atau perundangan yang dilaksanakan tidak boleh dipinda. Okey. Alright. Penasihat British juga terlibat secara langsung. Okey. Terdapatnya jemaah menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri, okey, diwujudkan bagi melaksanakan pentadbiran dalam kerajaan. Okey, dan kaki tangan awam terdiri daripada orang Melayu dan penglibatan pegawai Eropah juga dihadkan dalam pentadbiran. Okey. Alright, dan negeri terakhir kita lihat negeri Johor. Pentadbirannya berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Okey. Sultan tidak dibenarkan untuk menyerahkan negeri kepada kuasa asing. Okey, pentadbiran ini dijalankan oleh Menteri Besar manakala Setiausaha Negeri terdiri daripada orang Melayu yang menjadi jurucakap kerajaan rasmi. Okey, terdapat juga Majlis Mesyuarat Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri yang membantu Sultan. Okey, manakala orang Eropah dan orang Melayu dalam perkhidmatan awam, okey, diberi layanan yang sama taraf dan keutamaan diberikan kepada orang Melayu yang berkelayakan bagi memenuhi jawatan pentadbiran. Okey, jadi di negeri Johor ini, okey, orang Eropah dan orang Melayu mereka, okey, dalam pentadbiran diberi layanan yang sama taraf, namun keutamaan diberikan kepada orang Melayu yang berkelayakan untuk jawatan dalam pentadbiran. Okey.
Baik, jadi ini pentadbiran negeri, okey, selepas adanya penasihat British ataupun selepas adanya campur tangan British. Okey, dan seterusnya, okey, berlaku perkembangan dalam pentadbiran. Okey, berlaku perkembangan dalam pentadbiran. Okey. Di mana kita akan lihat beberapa perkembangan, okey, selepas adanya campur tangan British. Okey, jadi campur tangan British ataupun pembentukan negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu ini memberi kesan, okey, terhadap perkembangan pentadbiran melalui 3 aspek utama ini. Okey, iaitu pengekalan kedudukan sultan, okey, penerusan sistem pentadbiran tradisional, okey, dan pengenalan birokrasi barat. Alright. Jadi, kita lihat pengekalan kedudukan sultan. Okey, perubahan yang berlaku dalam sistem pentadbiran ini, okey, tidak mengubah kedudukan sultan. Okey, itu yang pertama. Dan sultan masih kekal berada sebagai puncak kuasa dalam pentadbiran negeri. Okey, sultan juga mempunyai kuasa terutamanya dalam hal berkaitan hal ehwal agama serta adat istiadat Melayu. Okey. Selain kedudukan sultan, kedudukan pembesar juga dikekalkan. Okay, walaupun ada perubahan tugas. Namun, pembesar tidak lagi menuntut cukai, hanya diberikan allowance dan pencen. Okay, itu yang pertama, okay, pengekalan kedudukan sultan. Okay, yang kedua, masih wujudnya penerusan sistem pentadbiran tradisional. Okay, seperti apa? Seperti sistem jemaah menteri, okay, majlis negeri, okay, dan peraturan yang digunakan dalam undang-undang tubuh kerajaan masih diteruskan. Okay. Dan pembesar Melayu masih menjadi peneraju utama dalam pentadbiran. Okay. Dan negeri-negeri ini mempunyai sistem perkhidmatan awam yang sendiri. Okay. Manakala kerajaan Kedah membuat perjanjian dengan kerajaan British untuk menyatakan bahawa semua jawatan perkhidmatan awam hendaklah diisi oleh pegawai Melayu Kedah. Okay, jadi masih berlakunya penerusan sistem pentadbiran tradisional. Okay, walaupun adanya campur tangan British. Okay, namun, campur tangan British telah membawa kepada pengenalan birokrasi barat. Okay, di mana penasihat British menentukan dasar pentadbiran. Okey. Dan ini serba sedikit mengurangkan kuasa sultan dan pembesar. Okey. Kedua, jabatan baharu diperkenalkan. Ketiga, pasukan polis diwujudkan. Okey. Seterusnya, urusan negeri mula mengamalkan cara barat. Okey, adanya mahkamah sivil. Okay, dan pegawai-pegawai British turut dibawa masuk untuk menjadi pegawai pentadbiran dalam kerajaan. Okay, jadi itu perkembangan pentadbiran yang terakhir ini, okay, sedikit membawa masuk, okay, sistem pentadbiran barat dalam negeri tersebut. Okay. Alright. Jadi, okay, sampai pada penghujung bab ini. Okey. Jadi dalam bab ini kita telah lihat perluasan kuasa British dalam 5 buah negeri, iaitu negeri Perlis, negeri Kelantan, Terengganu, okey, negeri Kedah serta negeri Johor. Okey. Dan untuk siapa yang tidak menonton lagi bahagian 1, boleh cari dalam link atau dalam playlist ini dan kita akan lihat lagi perluasan kuasa British selepas ini di negeri Sabah dan Sarawak pula. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih.